Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 telah menjalankan temu bual dengan tajuk Sukan Memanah, Sukan Sunnah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Amira binti Muhammad Zamri, nombor matrik 1211733, Husna binti Muhammad Fauzi, nombor matrik 1211716, dan Nur Alia Natasha binti Zaiful Bahari, nombor matrik 1211834. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan sesi temu bual kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okay, baiklah, terima kasih di atas kesudian Tuan Syukur meluangkan masa untuk ditemu bual, berkongsi pengalaman dan kepakaran dengan kami. Sebelum kita mulakan sesi temu bual, bolehkah Tuan memperkenalkan diri? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Muhammad Syukur bin Sauji, berumur 30 tahun, berasal daripada Selangor dan menetap di Selangor bersama mak saya. Dan saya merupakan seorang OKU, accident pada tahun 2017 dan merupakan berupaya sepenuh masa lah. Okay, dan saya pernah belajar di pendidikan berada di Sekolah Menengah Teknik Sdn River, dan seterusnya saya bersambung pengajian ke Politeknik Sultan Azlan Shah dalam bidang kejuruteraan awam, dan selepas itu saya menyambung kerjaya dalam bidang hobi saya, iaitu dalam bidang rekreasi secara part time bersama konsultan Diamond Order Venture dan juga Sentosa Eco Park di Tapah. Dan selain itu juga saya merupakan seorang atlet para memanah, dan selain itu juga saya juga seorang atlet bola sepak kudung negeri Perak. Dan dalam bidang memanah ni juga saya baru saja hampir 3 tahun sejak PKP, dan sebelum PKP itu ada sekali saya beberapa dah menyertai program, dan yang terbaru pada bulan 6 hari itu adalah turnamen pertama saya dalam dalam kejohanan para memanah. Right. Itu saja. Sebab sedikit tentang saya. Baiklah, terima kasih Encik Syukur. Fokus utama kita dalam segmen temu bual pada petang ini adalah berkaitan dengan sukan memanah, sukan sunnah. Sukan memanah merupakan sukan memanah bukan sahaja sukan biasa. Sebaliknya, ia menjadi antara sunnah yang dituntut kepada umat Islam untuk mempelajarinya selain berenang dan menunggang kuda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah kalian belajar memanah kerana ia sebaik-baik permainan. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani. Sebelum saya meneruskan kita, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai objektif kita dalam temu bual pada petang ini. Baiklah, objektif yang pertama ialah untuk memperkenalkan serta mengembangkan sukan memanah dalam kalangan pelajar Muslim. Seterusnya ialah untuk memberikan pendedahan awal tentang kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar Muslim dalam sukan memanah. Baiklah, untuk tidak membuang masa, saya akan mengajukan soalan pertama kepada Encik Syukur. Bolehkah Encik Syukur jelaskan bagaimanakah cara untuk menggalakkan pelajar Muslim supaya mereka menceburi bidang memanah? Okey, untuk permulaan, untuk memanah ni, pertama kita perlu tentang mendedahkan tentang sirah-sirah Nabi. Okey, bila kita ceritakan tentang sirah-sirah Nabi ataupun dari situ kita boleh nampak di mana memanah ni penting dalam kehidupan seharian, kerana yang merupakan salah satu sukan diminati Rasulullah, tu yang pertama. Yang kedua, bila kita tak bermain pun akan mendapatkan pahala. Okey. Dan juga dalam memanah ni juga dia ada satu konsep dari segi kesihatan
di mana melatih diri supaya lebih fokus menjadi keterampilan pemimpin. Bila mana seorang tu nak menjadi pemimpin, orang memanah ni akan jadi rasa macam segak bila penampilan memanah tu segak. So mula-mula kita kena dedahkan tentang macam mana Islam tu wujud, macam mana memanah tu boleh mendatangkan kebaikan pada diri sendiri. Contohnya tentang melalui pembacaan yang mudah, melalui visual sukan, contohnya sukan bertaraf internasional atau peringkat sekolah atau sebagainya. Lepas tu banyakkan dengan tukar mindset lah. Tukar mindset dengan kata mindset kita tu anggap manah ni hanya untuk orang kaya saja ataupun orang nak jadi pahlawan saja. Itu yang pertama. Sebab banyak benda kita boleh jadi dengan manah ni. Okey, itu saja yang soalan pertama lah. Baiklah, terima kasih kepada Encik Syukur. Jawapan yang sangat menarik dan padat. Okey. Okey. InsyaAllah saya akan meneruskan sesi temu bual ini dengan mengajukan soalan yang kedua. Pada pendapat Encik Syukur, mengapakah sukan memanah ini kurang mendapat sambutan dari kalangan pelajar Muslim? Okey, yang pertama adalah orang anggap sukan manah ni yang pertama tadi seperti saya cakap tadi mahal untuk orang kaya saja. Tak. Maksudnya semua golongan pun boleh memanah. Sebab mindset kita anggap benda tu mahal je. Mahal, tak mampu dan tak berani sebab dia bahaya. Yang kedua, memanah ni anggap hanya untuk perang saja, tak memberikan kebaikan lah. Maksudnya kalau kita memanah ni untuk berperang, untuk kedatang ada mindset-mindset yang cetek lah. Maksudnya, kalau ni kita memiliki senjata ni bahaya lah sebagainya. So tak ada. Kita sebenarnya mindset kita tu cetek sangat. So kita ubah mindset adalah. Yang ketiganya, kalau kita memiliki walaupun memiliki yang murah sekalipun ataupun kita dah dapat pahala sunnah. Okey, kita dapat pahala sunnah. Hatta kalau kita memiliki tak bermain pun kita dapat pahala. Kalau kita melontar pun tak kena pun dapat pahala. Kan? Kalau kena kepada sasaran pun lagi dapat pahala. So dengan kita anggap benda-benda tu boleh contoh-contohnya sampai anggap tak boleh nak main memanah ni. Tak perlu. Sebab saya pun mula-mula pun macam tu juga, tapi bila dah seronok tu saya dah banyak benda. Saya banyak pergi kepada orang, lepas tu saya belajar anatomi dia, macam mana kaedah belajar yang betul. Kan? So itulah kalangan bagi pendapat saya lah tentang soalan yang kedua. Alright. Okey, terima kasih di atas telefon Encik Syukur. Jadi sebenarnya sukan memanah ini tidaklah tersuka yang kita fikirkan. Bahkan banyak kebaikan yang kita boleh dapat daripada sukan memanah ini. Jadi bolehkah saya teruskan untuk soalan seterusnya? Boleh, insyaAllah. Jadi untuk soalan ketiga, pada pendapat Encik Syukur, adakah sukan memanah ini adalah sukan yang berisiko yang menyebabkan kurangnya mendapat sambutan dari kalangan pelajar yang menjadi punca utama? Kalau menjadi punca utama sebabkan risiko, semua sukan adalah berisiko. Semua sukan adalah berisiko. Walaupun naik basikal sekalipun ada yang mendatangkan kemalangan. Kan? So semua sukan berisiko. Kecuali kalau kita dapat tunjuk ajar yang betul, di tempat yang betul, maka risiko tu minima. Maksudnya risiko tu minima bila di tempat yang betul, jumpa pada orang yang betul, dapat ilmu yang betul. Kalau kita tak jumpa ilmu yang betul, maka dia akan berlaku risiko yang tinggi lah. Okay, tembak pada orang yang tak bersalah, tembak pada binatang tak bersalah. So datangkan risiko pada diri sendiri, pada orang dan akan datangkan, sebenarnya tak ada risiko pun besar pada memanah ni. Risiko lain pun boleh datang juga, kecuali tak betul lah pada tempatnya. Kita tak menggunakan pada tempat yang betul, maka akan risiko tu lagi tinggi. Itu saja. Faham maksudnya?
Saya amat bersetuju dengan pendapat Encik Syukur. Ilmu itu sangat penting dalam setiap apa yang kita ceburi. Jadi dengan itu, dengan adanya ilmu tu kita dapatlah menangani risiko yang kita hadapi tu dengan baik. Dah. Okay. Baiklah, saya akan teruskan dengan soalan seterusnya. Apakah kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh pelajar sebagai pemula dalam sukan ini? Okey, untuk yang pertama dari segi emosi. Okey, bila orang tu pandai mengawal emosi, maka dia pandai mengawal senjata. Kalau dia tak pandai mengawal emosi, maka dia tak pandai mengawal senjata tersebut. Ataupun apa jua benda. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam memanah ni kita mempunyai satu pergerakan untuk menembak kepada sasaran. So bermaksudnya ada banyak perkara, contohnya asas bernafas. Pernafasan, pengawalan pernafasan. Okay? Bila pengawalan pernafasan tak betul, bila kita pegang dia akan goyang. Okay? Bila kita pegang busur tu akan goyang, so maka sasaran tu tak pernah sampai kepada tujuan kita tu. Okay? Nak panah tak sampai kepada sasaran. Itu yang pertama. Yang ketiga, daya fokus lah. Daya fokus dari segi bila kita mata tu, kita jangan fikir pada tempat lain. Bila kita dah tengok aiming pada satu tempat tu, maka kita kena tumpukan tenaga fizikal kita, pernafasan dan juga kepada emosi. Kalau kita tiga-tiga tu dah bercampur, dah tenang, maka barulah tepat kita punya tembakan tu pada sasaran. Contoh, kalau kita tak goyang pegangan tangan kita tu, so dia akan mungkin akan terlajak, mungkin akan tak sampai, mungkin akan lari daripada sasaran. Selain itu juga gaya postur badan. Postur badan yang betul, contoh kalau kita menarik ada yang kaedah di bawah dagu. Yang ni dari segi moden, sukan moden. Yang tradisional ada menggunakan mata, yang menggunakan pipi dan gunakan mulut sebagai dia punya anchor. And so belajar tentang posisi badan, pernafasan, fizikal tangan lah, struktur fizikal ketahanan badan. Alright. Itu je asasnya yang boleh kita mulakan daripada awal. Okay, jelas. Okey. Laju ke soalan? Baiklah, laju ke penjelasan saya? tips yang diberikan oleh Tuan Syukur sangat berguna ya bagi para pemula yang ingin menceburi bidang ini. Baiklah, soalan yang terakhir adalah, apakah pandangan atau nasihat Tuan terhadap pelajar yang ingin menceburkan diri dalam sukan ini? Okay, yang pertama ubah mindset kita. Mindset kita dengan kita anggap benda ni berbahaya dan datangkan risiko. Yang pertama. Yang kedua, tukar niat tu kerana Allah. Memanah ni antara sukan di kemudian Rasulullah, maka kita akan dapat pahala. Okay. Kalau kita dapat simpan berdapat pahala, kita bermain lagi dapat pahala yang besar. InsyaAllah mungkin dapat pahala jihad. Atau kita dapat pahala jihad kerana kita dapat pahala mengikuti sunnah Rasulullah. Okay. Yang kedua pula macam tempat-tempat di sekeliling kita ataupun di tempat ibadah, pusat pengajian ataupun kelab belia ataupun kawasan kampung ataupun surau-surau kena slotkan isi pengisian sukan memanah ni. Atau kalau tidak beli yang mahal, beli yang murah. Kita sediakan satu tempat untuk sukan dan buat satu anjurkan mini pertandingan. Okay, mini pertandingan. Macam hari keluarga pun kita boleh selitkan juga dalam sukan manah ni. Dalam kita buat family gathering 40 orang, 50 orang, family besar kan. So ada selit aktiviti manah tu. Beli yang murah pun jadilah atau suka-suka. Itu macam keluarga besar saya pun, saya sendiri yang main manah, orang lain tak manah. Kita buat situ, diorang seronok. Kita cetuskan, bila kita jadi pencetus, maka orang lain akan seronok. Kita tembak tu kan, tempat contohnya kita tembak belon sekalipun,
And bila kena meletup bunyi kan, so ada seronok. So tak ada bahaya kan bila tempat yang betul. Kan. So dan seterusnya buat ataupun sertailah mana-mana ataupun kumpulan-kumpulan ataupun jumpa orang yang hampiran yang ada sedikit ilmu tu, kita belajar dengan lebih betul lah, supaya banyak ilmu yang penting kita boleh dapat, ilmu yang bermanfaat. Okay. Hello. Ya. Sorry hilang pula. Okay. Okay, saya harap itu sajalah yang boleh kita punya, saya punya pendapat yang mudah untuk kita sebarkan. Contoh kita sembang-sembang kosong pun kita tengok kan. Contoh kita ambil iktibar tentang perang Uhud. Perang Uhud. So dari situ di mana akan rasa seronoknya bila bermanah ni. Kan, bukan setakat bersukan untuk melindungi diri keluarga atau dia membentuk diri disiplin, jati diri yang tinggi, dan juga sebagai membentuk satu kelompok yang kuat lah. So setakat ni ada apa-apa lagi? Baiklah, daripada penjelasan Encik Syukur tentang persoalan-persoalan yang kami ajukan, saya dapat simpulkan bahawa sukan memanah ni adalah sangat dekat ya dengan Islam. Kan tetapi terdapat sedikit kesukaran untuk menceburi sukan ini. Tetapi jika ada minat yang mendalam dan usaha dalam diri untuk melibatkan diri dalam sukan ini, maka prosesnya akan lebih lancar. Okey, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita, Encik Syukur. Disebabkan masa pun sudah mencemburui kita pada hari ini, kita akhiri segmen temu bual kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Alright, semoga kongsian ini bermanfaat untuk kalian juga, dan saya juga minta maaf jika ada kekurangan dari segi pengetahuan, knowledge yang lemah daripada saya, yang baik itu semua daripada Allah SWT. Right, insyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.